Okey, baik hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita teruskan dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sa'rani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Rizwan, Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Tuan Yang Terutama Hermono, Duta Besar Indonesia di Malaysia, Yang Berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat, Yang Berusaha Puan Mastura binti Ahmad Mustafa, TKSU, Kementerian Komunikasi dan Digital, Yang Berusaha Cik Roslan bin Arifin, CEO bernama, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Perak, ketua-ketua pengarang media, rakan-rakan media tempatan dan luar negara, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kehadrat ilahi kita ucapkan kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam perhimpunan terbesar dan amat bermakna bagi pengamal media sempena sambutan Hari Wartawan Nasional atau Hawana 2023 yang diadakan di Perak Darul Rizwan pada petang ini. Bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Digital selaku penganjur dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia atau bernama menggunakan perasmian sambutan Hawana 2023 biarpun dalam kepadatan jadual beliau mengurus dan mentadbir negara. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad di atas kesudian Kerajaan Negeri Perak menjadi tuan rumah media di negara ini. Semua syarikat dan pengamal media akan saya dekati bagi mengetahui perkara yang boleh dilakukan oleh kementerian dalam usaha kami membantu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi petugas dan juga bekas petugas media. Bagi tujuan tersebut, program tanggungjawab sosial ataupun CSR iaitu tabung kasih @Hawana akan dilancarkan sebentar lagi untuk menyantuni bekas pengamal media dan wartawan veteran yang uzur serta berdepan kesukaran hidup. Inisiatif ini diperkenal kementerian melalui bernama akan menjejaki rakan-rakan wartawan yang memerlukan bantuan sewajarnya. Saya juga menjunjung kasih ke atas Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah kerana telah berkenan meraihkan lebih 300 pengamal media dalam majlis santapan yang sangat bersejarah dan sudah pasti akan kita ingat buat satu jangka masa yang sangat lama yang telah diadakan di Istana Iskandariah Kuala Kangsar malam semalam. Memang truly a very historic and wonderful evening. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan hadirin hadirat yang dikasihi, media bebas tunjang demokrasi telah dipilih sebagai tema sambutan Hawana kali ini. Tema ini diketengahkan dan ditekankan agar dapat memberi kesedaran kepada semua tentang peripentingnya kebebasan media dalam menjalankan tugas agar setiap berita yang dilaporkan itu telus dan sahih tanpa tekanan atau terikat dengan mana-mana pihak. Pada masa yang sama, wartawan juga memerlukan perlindungan daripada gangguan atau ugutan alam maya seperti buli cyber semasa mereka menjalankan tugas. Kita merasa bangga apabila baru-baru ini kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2023 yang dikeluarkan oleh Wartawan Tanpa Sempadan ataupun Reporters Without Borders telah meningkat ke tangga ke-73 dengan 62.83 mata, iaitu menunjukkan peningkatan sebanyak 40 kedudukan berbanding tahun 2022. Malaysia juga berada pada kedudukan
tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Alhamdulillah, ini adalah pencapaian yang luar jangkaan, amat baik, positif lagi membanggakan buat negara dan kerajaan. Ini juga sekaligus menjadi pemangkin untuk kerajaan terus memartabatkan kebebasan media di Malaysia, selain menjadi bukti komitmen kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjamin kebebasan media bagi para pengamal media di negara ini. Oleh itu, kita harus terus menyokong usaha untuk meningkatkan kebebasan media di Malaysia dan untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh media di negara ini. Ini mungkin melibatkan pembaharuan undang-undang serta kawal selia selanjutnya, serta usaha untuk menggalakkan ketelusan dan accountability dalam sektor media. InsyaAllah, KKD sedang giat ke arah merealisasikan penubuhan sebuah majlis media Malaysia. Namun begitu, suka juga untuk saya ingatkan, kebebasan media bukanlah tiket maupun lesen untuk menyebarkan maklumat atau berita berunsur fitnah atau tanpa sumber yang sah yang dikhawatiri boleh mengganggu gugat keamanan serta kesejahteraan rakyat dan negara. Kebebasan media harus dipraktikkan sewajarnya, terutama dalam membantu mewujudkan satu bentuk minda keselamatan kepada masyarakat. Ini adalah penting bagi memastikan negara kita terhindar daripada isu-isu berhubung sensitiviti perkauman, keselamatan, agama, sabotaj, ekonomi dan sebagainya. Dalam era digital sekarang, kita dihujani maklumat dari pelbagai sumber setiap hari. Melalui kebangkitan media sosial dan komunikasi digital, ia menjadikan penyebaran maklumat atau berita palsu serta kandungan ekstrim di media sosial lebih mudah tersebar. Berita palsu adalah satu bentuk ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum serta agama. Natijahnya, berita palsu merosakkan reputasi, menghasut ke arah keganasan dan mewujudkan kekeliruan serta ketakutan, selain boleh mencetuskan panik dalam kalangan orang awam sehingga ada yang hilang kepercayaan terhadap usaha yang telah, sedang dan akan dilaksanakan kerajaan. Harus diingati, jika ia tidak ditangani dengan cermat, penyebaran berita palsu dalam talian bukan hanya boleh menyebabkan keadaan panik, malah mampu mengganggu gugat kestabilan dan keselamatan negara. Dalam konteks ini, penting untuk kita iktiraf peranan yang dimainkan oleh media dalam memerangi berita palsu. Kepercayaan masyarakat kepada media arus perdana adalah pada tahap yang tinggi. Sehubungan dengan itu, dalam konteks penyebaran maklumat, media bukan sahaja berperanan melaporkan berita sahih dan tepat, tapi juga melindungi rakyat daripada berita palsu melalui kepelbagaian sumber dan kepakaran untuk menyiasat sesuatu cerita dan mengesahkan maklumat tersebut sebelum diolah menjadi bahan berita. Selain terlatih dan berpegang kepada etika kewartawanan, keupayaan untuk mengesahkan fakta dan sumber ini penting dalam memerangi berita palsu yang sering tersebar dengan cepat dan meluas tanpa sebarang pengesahan atau semakan fakta. Melalui kepercayaan yang diberikan kepada media perdana, saya harap saluran media boleh menyediakan konteks dan analisis bagi membantu orang ramai memahami isu-isu yang kompleks. Kita mudah bila tengok headline terasa itulah beritanya. Tapi harapan saya rakan-rakan media boleh mainkan peranan dengan analisa yang lebih mendalam. Sehubungan itu, saya ingin menyarankan orang ramai untuk membuat semakan fakta melalui platform yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Pertubuhan Berita Nasional Malaysia. Ketika ini, SKMM mempunyai sebuah unit yang dinamakan sebenarnya.my untuk perjelas dan perbetulkan maklumat palsu, manakala bernama mempunyai platform mycheck.my untuk mengesahkan kesahihan sesuatu maklumat yang disampaikan. Yang Berhormat Perdana Menteri dan tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, saya tertarik untuk menyentuh mengenai laporan Institut Kajian Kewartawanan Reuters 2023 berhubung golongan wanita yang masih diketepikan daripada memegang kuasa dalam industri media berita global. Situasi serupa turut berlaku di Malaysia.
di mana kita kekurangan wanita dalam jawatan kanan editorial. Betul tak? Betul? Ya, Cik Roslan, betul ke? Tak nak jawab. Bersandarkan laporan media 2020 oleh Kesatuan Wartawan Kebangsaan atau NUJ dan Persekutuan Wartawan Antarabangsa IFJ Rantau Asia Pasifik, didapati bilangan wanita dalam jawatan kanan editorial seperti pengarah, ketua biro dan pengarang tidak berapa memberangsangkan. Meskipun kaum wanita unggul dalam jawatan eksekutif serta pengurusan seperti ketua pegawai eksekutif dan pengurus besar. Kerajaan berharap kekurangan wakil wanita dalam jawatan penting editorial dalam industri media tidak menjadi sebab kurangnya laporan berita berkait dengan hak wanita dan kesamaan jantina diberi penekanan dan diketengahkan oleh media di negara ini. Saya harap Hawana 2023 turut membincangkan isu ini. Saya berharap juga agar Hawana dapat menjadi platform wacana pengamal media berkaitan pengukuhan peranan dan sumbangan industri media selain isu-isu berkaitan keselamatan dan kebajikan warga media seiring sumbangan mereka dalam menjadi penyambung suara antara rakyat dan kerajaan secara keseluruhannya. Akhir kata, setinggi-tinggi tahniah kepada Bernama selaku agensi pelaksana atas penganjuran Hawana kali ini. Selamat Hari Wartawan kepada semua pengamal media. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital atas ucapan sebentar tadi.